Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatih Afika binti Syafiq Irwan bersama ahli kumpulan saya Nur Akilah Khalida dan Nur Fatin Dizana. Kami dari 5 PSM PPJ2. Hari ini kami akan membentangkan satu permainan akuatik daripada kumpulan kami. Nama permainan akuatik kami adalah Galah Air. Permainan ini telah diubah suai menjadikannya lebih menarik dan mengikut kesesuaian di dalam air. Dia sama, konsep permainan dia sama seperti bermain galah panjang di atas darat, cuma kami mengubah suai dia kepada galah air. Dan bentuk permainan dia bukan berlari-lari seperti galah panjang. Pemain-pemain perlu melakukan secara osum untuk sampai ke akhir dan mendapatkan mata. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif bagi permainan galah air ini. Pertama sekali adalah pemain dapat meningkatkan kemahiran kognitif. Seterusnya dapat memupuk semangat berpasukan di antara satu sama lain. Dapat meningkatkan kemahiran yang sudah dipelajari, iaitu kuat dada dan front crawl. Seterusnya dapat meningkatkan semangat berpasukan walaupun di dalam air, kerana ia adalah satu permainan yang kurang diminati oleh tanah air. Baiklah, kita akan beralih kepada peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam menjayakan permainan akuatik ini. Alatan pertama yang digunakan adalah bola bersaiz kecil yang digunakan sebanyak 50 biji bola. Yang kedua, kami menggunakan 5 gelung plastik. Dan yang ketiga, kami menggunakan tali rapia sepanjang 5 meter. Seterusnya, kami menggunakan satu whistle dan juga satu jam randik. Okey, seterusnya prosedur. Prosedur ini penting dalam permainan akuatik. Okey, mari kita dengar satu persatu. Step pertama, kita perlu bahagikan kepada dua kumpulan pada para pemain. Kumpulan ini perlu dibahagikan sama banyak, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kemudian salah satu kumpulan perlu menjadi penyerang dan perlu menjadi pertahanan. Apabila kumpulan A menjadi penyerang, kumpulan A perlu berada di hujung bahagian kolam dan perlu melepasi bahagian-bahagian pertahanan. Apabila telah melepasi bahagian-bahagian pertahanan, kumpulan ahli tersebut perlu mengambil maksimum 3 bola dan mencampakkannya ke kawasan gelung dengan mata-mata yang telah ditentukan. Kemudian, apabila dalam masa 5 minit, bola-bola itu telah dikumpulkan, kemudian kumpulan pertahanan pula akan menjadi kumpulan penyerang dan kumpulan penyerang pula akan menjadi kumpulan pertahanan. Setiap stesen pertahanan tu dia perlu osum. Contohnya pada stesen pertama pemain tersebut lepas, tapi pada stesen kedua dia tidak lepas. So dia kena patah balik kepada stesen pertama dan perlu osum kembali sehinggalah ke penghujung. Apabila telah sampai ke penghujung dan bola telah dilontarkan, pemain perlu balik semula ke garisan awal dan melakukan semula dalam masa 5 minit. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah keselamatan ketika berada di kolam. Pertama sekali adalah menggunakan pakaian yang bersesuaian dan alatan yang sesuai seperti menggunakan Google. Seterusnya adalah menggunakan kawasan yang tidak terlalu dalam. Dan ketiga pula adalah mendengar arahan pengajar, dan terakhir sekali adalah dilarang bergurau senda di dalam kolam. Baiklah, dapat disimpulkan bahawa permainan di daratan juga dapat digunakan dalam permainan air. Okey, permainan ini juga dapat meningkatkan juga kemahiran berenang, iaitu front crawl dan juga kuat dada individu di samping berasa gembira dan seronok bersama rakan-rakan di dalam kolam air. Saya berharap semoga permainan akuatik yang dibina oleh saya dan juga rakan kumpulan ini dapat digunakan oleh orang-orang lain pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.